محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Yang saya hormati dan saya muliakan Tuan Nazir, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu. Yang saya hormati dan saya muliakan para pegawai masjid, ahli jawatan kuasa masjid. Yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa kita melafazkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang masih lagi Allah kurniakan kepada kita dari sudut umurnya, kesihatannya untuk sama-sama kita beribadah ya kepada Allah di rumah Allah. Ya, seringkali kita mengulangi bahawa moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah yang kita lakukan tuan-tuan sepanjang umur kita di atas muka bumi Allah ini, terutamanya ibadah-ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Ya, kerana ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini semuanya digandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita mengharapkan sangat-sangat gandaan pahala. Kerana dengan umur yang ada pada kita tak cukup banyak untuk kita ada kesempatan mengumpul sebanyak mungkin pahala. Ya, umat yang terdahulu mereka beribadah pada Allah sehingga 500 tahun, ya 1000 tahun ibadah mereka kepada Allah. Saya dengan tuan-tuan ibadah kepada Allah daripada umur 60 tu. Kalau tuan-tuan baca dalam sebuah kitab Bidayatul Hidayah Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, Imam Ghazali buat perkiraan siapa yang umur 60, 5 tahun sahaja daripada umur 60 itu dia lakukan ibadah. 55 tahun lagi tuan-tuan, masa makannya, masa tidurnya, masa bekerjanya, masa bersembangnya. 5 tahun daripada umur 60. Yang sempat umur 60, yang mati awal, yang mati umur 50, agak-agak berapa tahun dia ibadah? 3 tahun. Yang mati umur 40, 1 tahun tu atas kan 365 hari. Puasa berapa hari? 30 hari saja. Yang tak puasa 335 hari. 24 jam yang saya dengan tuan-tuan lalui. Solat berapa jam? Daripada 24 jam 1 jam adalah ya 5 waktu tu, 5 waktu. Itu kalau solat kat masjid dapatlah 1 jam. Kalau solat kat rumah 2 minit saja 1 waktu. La haula wala quwwata illa billah. Jadi apa yang saya nak ulang lagi sekali, yang saya yakin tuan-tuan dah cukup faham. Macam pagi ni tuan-tuan sekalian, kalau tak apa ya, kalau tak sibuk sangat, duduk sekejap supaya malaikat catat dalam buku catatan amalan kita, duduk dengan kuliah sekejap. Kenapa? Kerana kuliah pagi ni diganda 70 kali ganda. Maknanya nak sama pahala dengan bulan-bulan yang lain, tuan-tuan kena hadir 70 kali ganda. 70 kali kuliah subuh baru sama dengan sekali pagi ni. Sebab tu kita harapkan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruhnya amalan-amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan, kerana bulan Ramadan inilah bulan yang mana Allah ganda semua pahala-pahala. Maka kita dapat kumpulkan sebanyak mungkin. Tapi kalau kita kumpul sebanyak mungkin tuan-tuan, Allah tak terima, maka tak ada nilai juga, ya, nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita dah khatam kitab yang kita baca sebelum daripada ini. Cuma insya-Allah saya nak bincang balik dengan pihak masjid untuk baca kitab apa supaya tidak bertindanlah dengan ustaz-ustaz yang lain yang sudah baca. Jadi pada pagi ini, oleh kerana ini masih lagi kita berada pada pertengahan Ramadan, saya nak mengambil sedikit kesempatan untuk berbicara berkaitan dengan perihal Al-Quran. Perihal Al-Quran. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau tuan-tuan nak rujuknya, ia berada dalam kitab yang saya bawa di sininya, ialah An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Kitab nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat iman. Walau bagaimanapun saya tak nak rujuk keseluruhan dalam kitab ni, saya nak ringkas-ringkaskan pada tuan-tuan sebagai suatu ulang kaji. Ya, berkesempatan dengan kita berada pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan Syahrul Quran, iaitu bulan Al-Quran. Apakah bulan Al-Quran? Syahrul Nuzulil Quran, bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Rahmah, bulan rahmat. Kerana Al-Quran yang diutus oleh Allah, yang dibawa oleh Allah, ya, yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW adalah rahmah. Syahrul Quran ialah Syahrul Nur, bulan Al-Quran adalah bulan cahaya. Kita sekarang berada dalam cahaya. Cuma mungkin saya dengan tuan-tuan tak nampak. Yang kita nampak cahaya lampu, cahaya bulan, cahaya matahari, cahaya bintang. Cahaya Quran mungkin kita tak berapa nampak.
Ya, kerana cahaya Quran tak boleh nampak dengan mata zahir, dia nampak dengan mata hati. Tapi walau bagaimanapun syahrul Ramadan syahrul Quran, syahrul nur, bulan Al-Quran adalah bulan An-Nur, bulan cahaya. Syahrul Hidayah, bulan Al-Quran adalah bulan hidayah. Sebab tu tuan-tuan, ramai di bulan Ramadan orang datang masjid. Seperti mana sebelum-sebelum ni lah. Kenapa? Kerana bulan ni bulan hidayah. Ramai orang mendapat hidayah, mendapat petunjuk, atau ramai orang mula nampak petunjuk. Petunjuk ke mana? Salah satu petunjuk ke rumah Allah. Bukan mudah tuan-tuan nak datang rumah Allah, walaupun sebagaimana orang yang duduk tepi rumah Allah pun tak nampak dia. Betul tuan ya? Ke kita tu kadang-kadang kita juga ya, duduk depan surau, duduk depan masjid, kadang-kadang tak nampak jalan ke masjid. Jalan ke bazar Ramadan nampak. Kenapa? Kerana salah satunya hidup ni dia tak boleh lepas daripada hidayah. Baiklah tuan-tuan, saya nak mulakan begini. Walau bagaimanapun saya nak mulakan begini. Al-Quran ni tuan-tuan, di saat Allah turunkan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ada 55 nama. Saya nak sebut 1, 2, 3, 4 supaya saya dengan tuan-tuan mengulang kaji sedikit dan mengambil peluang yang sebesar-besarnya. Jangan tertinggal walaupun ya satu ayat di dalam bulan Ramadan ini kita baca keseluruhannya. Ya, daripada Bismillahirrahmanirrahim berakhir dengan minal jinnati wan nas. Al-Quran ada 55 nama tuan-tuan. Saya nak sebut beberapa nama yang paling ringkas, yang utama. Kalau kita baca kitab Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala, ya kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, ya dia bawa satu kata, satu kalam daripada Al-Qadi Abul Ma'ali, mengatakan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala, bahawa Allah subhanahu wa ta'ala sammal Quran, telah menamakan Al-Quran bi khamsah wa khamsina asman, dengan 55 nama. Antara nama yang paling utama ialah yang kita sebut Al-Quranul Karim, ya, Al-Quran. Nama yang kedua ialah Al-Kitab. Apa makna Al-Quran? Al-Quran di total setengah ulama mengikut salah satu pandangan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia tidak boleh diterjemah, kerana dia bukan daripada kata yang berasal daripada mana-mana perkataan. Walaupun setengah pihak mengatakan daripada qara'a. Al-Quran daripada qara'a. Qara'a tu baca. Al-Quran bahan bacaan, mesti benda yang sesuatu yang mesti dibaca. Tapi ada kata adalah Al-Quran itu asalnya ialah berkait dengan kata nama khas. Kata nama khas. Ada juga ulama kata Al-Quran itu kenapa dinamakan Al-Quran? Kerana berhimpun di dalam Al-Quran semua ilmu. Tuan-tuan nak ilmu apa? Ilmu berkait dengan dunia dan akhiratnya sekali. Ilmu pertanian, ilmu peternakan, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu pentadbiran, semua ada ilmu dalam tu. Cuma persoalan sekarang ni, saya dengan tuan-tuan nak dapatkan ilmu daripada Quran, nak kena ada ilmu dulu. Paling-paling kurang nak kena ada ilmu untuk baca Quran. Namanya ilmu tajwid. Kalau dah tak baca awal-awal, nak tahu macam mana ilmu. Tapi kalau nak baca, nak kena belajar ilmu juga, ilmu tajwid. Al-Quran juga tuan-tuan sekalian, antara nama yang masyhur ialah kalamullah. Apa makna kalamullah? At-ta'thir, sesuatu yang memberi kesan. Ya, sesiapa yang meneliti, memahami, mendengar secara baik, Allah akan bagi kesan dalam jiwa dan hati dia. Contoh Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan di saat dia masih musyrik, di saat dia ada niat nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dengar adik dia baca 5 ayat daripada surah Taha. Sebab tu setengah ulama mengambil fadilat surah Taha ayat 1 hingga 5 ayat untuk jadi lembutkan hati. Malam-malam kalau anak kita tuan-tuan, kadang-kadang dia ialah anak ni yang muda-muda ni, anak tambah-tambah anak-anak kecil ni yang disebut kanak-kanak ni, dia tak jahat, dia nakal. Ya. Betul tuan-tuan ya, anak kita dia tak jahat. Ayah dia pun nakal, mak dia pun nakal. Betul ya? Jadi anak tu biasalah nakal tuan-tuan. Tuan-tuan nakal lagi ke? Samalah saya pun. Sembahyang lewat, umur dah 70 dah, sembahyang lewat, buat tak tahu orang azan, nakal lah tu. Kenakal tak bab lain, ada lagi lain. Ada tak payah cerita lah tuan-tuan, rugi masa. Saya pun tak nak panjangkan sangat, banyak kerja lagi kita nak buat tuan-tuan ya. Sebab kadang-kadang terasa nak cerita itu, nak cerita ni, jadi ustaz-ustaz ni kadang-kadang dia jadi macam tu. Kalau cerita habis masa, tak payah lah tuan-tuan ya, kena dengar juga. Tapi cerita ni dengar dia sedap. Ada seorang makcik tu jumpa saya, ustaz tolong doa kat suami saya boleh ustaz? Saya kata doa apa? Tak tahulah suami saya ni ustaz, dia dah umur 70 lebih dah, sama lah, dia panggil makcik. Makcik ni umur 70 lebih, suami 73, 75. Habis apa dia? Ada makwa ustaz. Tu nakal tuan-tuan sekalian. Saya kata, saya tanya, ada lagi ke nak kat dia makcik? Ustaz ni makwa dia umur 18.
Tahu rasa kat tu lah tuan-tuan sekalian. Betul ni makcik tu cerita. Saya kata nak buat macam mana? Makcik doa je lah kat dia. Doa. Jangan pernah berhenti doa untuk seorang suami. Senakal mana dia sekalipun. Betul tuan-tuan. Sama juga kita, jangan pernah berhenti berdoa untuk isteri kita. Biar dia jadi orang beriman, seorang wanita solehah. Walaupun kadang-kadang dia tak dengar cakap. Biasalah tuan-tuan. Kita pun tak dengar cakap Allah. Berapa banyak kita tak dengar cakap Allah. Saya pernah tanya syekh saya tentang orang perempuan ni, isteri saya. Saya kata, kenapa orang perempuan ni kita kena cakap kat dia banyak kali. Cakap sekali dia buat. Lepas tu tak cakap tak buat pula. Syekh saya jawab apa? Samalah macam kau. Engkau Allah cakap banyak berapa kali? Surah An-Nas tu Allah ulang berapa kali? 6 kali. Tak apalah tuan-tuan sekalian, tu nak bagi tahunya kalamullah. Al-Quran salah satu nama yang utama, kalamullah. Apa makna al-kalam? At-ta'thir. Cuma yang tadi ayat surah Toha tadi, di saat anak kita tidur, kita baca 1 sampai 5 hembus kat ubun-ubun. Berapa kali? 3 kali ke 5 kali, 7 kali. Berapa nak buat hari nak amal? Tengoklah dia nakal setakat mana sampai dia tenang, kita tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan nak hembus kat isteri pun boleh juga masa dia tidur. Hembus kat ubun-ubun. Ke kita tidur dulu dia hembus kat kita. Boleh juga tuan perempuan tengok suami yang agak itu sikit kan. Suami tak ada masalah sebenarnya ya. Baik. Ada juga Al-Quran kadang-kadang diberi nama An-Nur. Bukan kadang-kadang lah, disebut oleh ulama An-Nur. Apa makna An-Nur? Cahaya. Cahaya yang menyuluh mata hati kita. Kerana mata ni dia kena ada cahaya. Okey tuan-tuan, saya tak nak panjangkan. Setakat tu dahulu. Baik. Dari sudut surah ada 114 surah, kita dah faham. Dari sudut juzuk ada 30 juzuk. Dari sudut ayatnya ada khilaf ulama. Ada kata 6666. 6666 ni kata setengah ulama kata daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang ni diambil oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Munir. Kalau perkiraan 6666 tu, ada juga 6624. Itu khilaf ulama tuan-tuan sekalian. Yang ni kita tak nak bahaskan sebab ulama dah tengok ada ayat yang dikira satu ayat, ada yang tak dikira satu ayat. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Kita mazhab Syafi'i dia dah dikira satu ayat, mazhab lain dia tak kira satu ayat, dia kira alhamdulillah baru satu ayat. Ni beza, tak apalah tuan-tuan, itu surah pada alim ulama. Cuma saya nak sebut daripada 6666 ayat ini, kalau Dr. Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Munir juzuk yang pertama, dia bahagi kepada 6. Yang pertama, daripada 6,000 ayat ada 1,000 ayat al-amru, ayat perintah. Ya, 1,000 ayat perintah dalam Al-Quran. Daripada kita baca daripada awal sehinggalah akhir, ada 1,000 ayat perintah. Tetapi kadang-kadang dalam satu ayat ada 3 perintah. Tuan-tuan ya, ada 6,966 ayat, daripada situ ada 1,000 ayat perintah al-amru dalam bahasa Arab. Tetapi kadang-kadang kita faham bukan perintah ada berapa? Perintah bukan ada 1,000. 1,000 ayat perintah, tapi perintah bukan ada 1,000. Sebab setengah ulama kata dalam suratul Baqarah 286 ayat itu dah ada 1,000 perintah. Kerana apa? Kerana ada satu ayat ada 3 perintah, ada satu ayat ada 2 perintah. Contoh saya baca ada satu ayat 3 perintah. Aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Itu satu ayat perintah, tapi dalam tu ada 3. Aqimus salah, dirikanlah solat. Ya. Apa lagi? Aqimus salah wa atuz zakah, tunaikan zakat. Warka'u, hendaklah engkau rukuk bersama orang yang rukuk berjamaah. Boleh tuan-tuan? Yang kedua an-nahyu, ada 1,000 ayat larangan. 1,000 ayat larangan. Bagaimana nak tahu ayat larangan? Biasanya dia ada lam dengan alif. Tetapi lam dengan alif dalam kumpulan la an-nahiyah. Lam alif dalam Al-Quran ada 2. Satu untuk nafi, satu untuk larang. Nafi satu memberi makna tidak, satu lagi untuk nahi. Apa makna nahi? Untuk tegahan, larangan. Biasanya lam dengan alif selepasnya ada tak, huruf tak. Itu biasanya, bukan semestinya. Biasanya kalau tuan-tuan jumpa lam dengan alif selepasnya bermula dengan huruf tak, biasanya ayat tu ayat larangan. Wala taqulu wala taqrabu. Okey ya. Baik. 1,000 ayat lagi ialah al-wa'du, ayat janji-janji baik. Banyak janji-janji yang Allah janji baik. Ada 1,000 ayat. Yang keempat al-wa'id, 1,000 ayat tentang janji buruk. Ya, jangan buat ni akibatnya begini, jangan buat begini akibatnya begini, janji-janji buruk. Ya, akan dibawa ke neraka, akan diazab dengan azab yang pedih. Ni janji buruk. 4,000. Baik, kemudian 1,000 ayat lagi ialah ayat al-mau'izah, ayat nasihat. Ayat-ayat nasihat. Ni kata Dr. Wahbah Zuhaili. 5,000.
1000 ayat lagi tuan-tuan sekalian, ayat berkaitan dengan Al-Qasasu, ayat kisah, cerita-cerita Nabi Musa, cerita Nabi Nuh, ya, cerita Nabi Adam, ya, kisah-kisah ini ada 1000 ayat. 6500 ayat halal dengan haram. Rupa-rupanya ayat halal dengan haram dalam Quran ni tuan-tuan, dia tak banyak. Dia ada 500 saja ayat dia. Walaupun dia berbicara tentang beberapa perkara yang berkait dengan benda-benda, semua benda-benda haram. Ya, maknanya Allah ni dia haramkan kepada kita benda yang tak banyak. Selebihnya harus. Ya, sebab tu Al-Imam Syafi'i menggunakan kaedah al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal hukum adalah harus. Walaupun ada ulama lain mengatakan al-aslu fil asya' at-tahrim. Ya, asal hukum haram dulu. Ada ayat yang kata halal baru boleh halal. Tapi Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal hukum harus dulu. Kecuali ada ayat yang mengatakan haram, barulah betul benda itu haram. Selagi mana dia tidak ada ayat yang mengatakan benda itu haram, selagi itu dia jadi harus. Ya, pada percakapannya, pada perbuatannya, pada makan dan minumnya. Wallahu a'lam. Okey, selesai. Berapa ayat tuan-tuan? 6500. 100 ayat doa. Dalam Quran ada 100 ayat doa. Rabbana atina, Rabbana hablana. Tapi jangan cari Rabbana sahaja. Ya, tuan-tuan sekalian, ya. Rabbi ja'alni muqimas salah. Itu doa Nabi Ibrahim. Pun doa juga. Ihdinas siratal mustaqim. Pun doa juga. Kalau disenarai semua sekali, ada 100 ayat doa. 6600. Boleh ya? 66 ayat nasakh dengan mansukh. Nasikh wal mansukh. Apa makna nasikh dengan mansukh? Ya, ada ayat pada zaman Nabi, kemudian dihilangkan ayat itu, diangkat kembali ayat itu. Ataupun ada ayat yang sekarang kita masih baca, tetapi hukumnya tidak berjalan dengan ayat itu. Ada ayat lain yang berjalan. Contoh, kita baca antara dalam kitab yang saya bawa ni tuan-tuan sekalian, antara kitab ni disebut salah satu oleh Imam Habib Abdul Haddad ialah berkaitan dengan ayat yang kita baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat tu masih dibaca dan masih ada dalam Al-Quran yang kita kena baca, tetapi hukumnya dalam tu tidak lagi berjalan. Kenapa? Kerana ada ayat lain yang mengatakan fattaqullah mastata'tum. Ayat tu tuan-tuan yang khatib duk baca tiap-tiap minggu tu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, hendaklah engkau bertakwa pada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Kata ulama, kalau kita diberi 1000 nyawa sekalipun, kita mati, kita hidup, kita mati, kita hidup, tak akan ada di kalangan kita yang mampu mencapai haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Ramadan ni pun ramai orang tak bertakwa tuan-tuan, walaupun bulan ni bulan takwa. Syahrul Ramadan syahrul taqwa. Apa makna takwa? Takwa ni salah satunya kurang makan dengan kurang tidur. Betul tuan ya? Ada ustaz saya kata, takwa ni sedikit makan, sedikit tidur. Itu takwa. Kalau tuan-tuan nak tahu tuan-tuan dah capai makam takwa, tuan dah mula sedikit makan. Bukan sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Dah mula kurang sikit tidur. Bukan sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur. Dalam kuliah pun sempat lagi tuan-tuan ada yang tidur, sikit-sikit tidur. Masa orang duduk khutbah tidur juga, sikit-sikit tidur. Ini bukan orang bertakwa. Sebenarnya bukan makna itu. Sebenarnya sikit makan kerana puasa, sikit tidur kerana qiyamul lail. Itu orang bertakwa. Tiba-tiba tak boleh bertakwa juga. Ada juga orang tak puasa tuan-tuan. Kalau puasa pun pukul 3.30 dah azan maghrib. Jadi tidak ada orang yang betul-betul mencapai maqam hakikatut taqwa, hakikat takwa, kecuali Rasul. Aulia-aulia itu lain. Maka ada ayat lain, fattaqullah mastata'tum, dalam surah At-Taghabun, saya tak silap. Ayat itu dia masih dibaca, tapi hukum dalam tu oleh kerana di luar daripada kemampuan manusia, maka ada ayat lain kata, bertakwalah kamu pada Allah setakat mana yang kamu mampu, atau semampu mungkin. Yang tak mampu, wallahu a'lam. Itu dipanggil nasih mansukh. Ada 66 ayat. Banyak lagi tuan-tuan. Ini salah satu ayat yang saya bawa pada tuan-tuan. Jadi 6666. Itu salah satu pandangan ulama. Yang tuan-tuan nak rujuk yang saya sebut tadi, juzuk pertama Tafsir Al-Munir Dr. Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala. Okey tuan-tuan sekalian, itu dalam bab berkaitan dengan ayat Al-Quran. Baik, cuma saya nak sentuh sedikit tuan-tuan sekalian perkara-perkara yang berkait dengan Al-Quran ini. Semuanya ilmu. Pada hurufnya ilmu, pada barisnya ilmu, pada titik pun ilmu. Huruf ba titik satu kat bawah. Kalau
naik balik satu yang kat bawah letak ke atas, dah mula jadi nun. Kalau tambah satu titik lagi dah jadi ta, tambah satu titik jadi sa. Jim titik dia, jim ya, yang jim buang titik jadi apa? Jin mata buta. Letak ke atas dia jadi kha. Maknanya titik itu adalah ilmu. Pada barisnya ilmu, tuan-tuan. Bagaimana baca baris atas dia akan berubah maksud, bagaimana baca baris bawah dia akan berubah maksud. Ya, wa izibtala Ibrahima rabbuhu, wa izibtala Ibrahima. Nabi Ibrahim namanya mesti baca baris atas. Allah baca baris depan, rabbuhu, Tuhannya. Maka dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya. Tapi kalaulah Nabi Ibrahim tu baca baris depan, wa izibtala Ibrahimu rabbahu, itu Nabi Ibrahim yang uji Allah Ta'ala. Walaupun Allah Ta'ala kenapa dibawa Nabi Ibrahim dahulu namanya, setelah itu baru Allah? Kenapa tidak kata wa izibtala rabbuhu Ibrahima? Kenapa bawa Nabi Ibrahim awal, Allah duduk belakang? Itu ilmu nahu. Dia panggil maf'ul bih muqaddam, maf'ul muqaddam. Okeylah tuan-tuan. Itu dari segi kita kata baris. Dari segi perkataannya, dari segi tak payah ceritalah tuan-tuan, kalau titik pun ilmu, kalau baris pun ilmu, bagaimana dengan perkataannya? Bagaimana dengan hurufnya? Ada huruf waw dalam Quran tuan-tuan, waw, ada waw jamaah, waw yang menunjukkan banyak, ada waw qasam, waw yang memberi makna demi, ada waw ma'iyah memberi makna bersama, ada waw ziyadah memberi makna tambah, ya, ada waw dengan makna atau, macam kahwin 4 tu bukan waw tambah tu tuan-tuan. Ya, dapat kat Syiah dia kata waw tambah. Ya. Apa ayat dia? Ayat kahwin 4 tu apa? Ingat tuan-tuan ya. Alhamdulillah. Ni ayat tu pun tak ingat nak kahwin macam mana. Fankihu ma qabalakum minan nisa. Hendaklah engkau kahwini mana-mana perempuan yang kamu berkenan. Ni saya nak cerita wow ni, bukan nak cerita kahwin. Minta maaf puan-puan ya. Ustaz ni Ramadan pun cerita kahwin juga. Ni tak aci ni. Tak, minta maaf. Saya nak cerita huruf wow. Ya. Fankihu, hendaklah engkau kahwini ma qabalakum minan nisa, di kalangan perempuan yang kamu rasa berkenan. Masna, 2. Ada wow. Kenapa Allah letak au atau 2 atau 3 atau au alif dengan waw? Allah tak waw sebab waw itu bukan waw dengan makna tambah ziyadah, atau waw dengan makna dan, bukan waw dengan makna atau. Kamu kahwin 2 atau 3 atau 4, atau kalau kamu tak boleh nak adil, 1 cukuplah. Itu terjemah ringkaslah tuan-tuan sekalian ya. Jadi ada waw qasam, waw jamaah, waw ma'iyah, waw dengan makna atau, waw dengan makna dan, waw ataf. Kalau kat Kelantan ada 1 lagi, waw bulan. Tak boleh tu tak masuk itu ya. Itu waw sahaja. Boleh tuan-tuan sekalian ya. Baik. Itu dalam bab apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan, kenapa Quran semuanya ilmu. Tetapi bagaimana nak mendapatkan ilmu Al-Quran? Kalau tuan-tuan betul-betul nak mendalami ilmu Quran, paling-paling kurang tuan-tuan nak kena tahu atau tuan-tuan layak sebagai mutarjim, penterjemah Quran. Kita sekarang bukan penterjemah, kita sekarang baca yang orang dah terjemah. Samalah ustaz, samalah saya pun tuan-tuan. Kenapa? Kerana orang yang nak layak untuk mendapat menjadi mutarjim, penterjemah Quran, apatah lagi mufassir, penafsir Quran, dalam kitab Al-Itqan Al-Imam Suyuti, wajib ataupun mesti dia kena pakar dalam 15 ilmu. Kerana dalam Quran itu paling-paling kurang 15 ilmu utama. Nak baca ilmu tajwid, saya nak sentuh sikit tuan-tuan pasal ilmu tajwid. Minta maaf tuan-tuan, saya kadang-kadang kita bukan mahir sangat, dan saya minta izin kalau ada di kalangan tuan-tuan yang ada yang ahli Al-Quran, aqra, ya, orang yang mahir dalam bidang Quran. Kita bulan Ramadan ni kita tak nafi, bagus juga pihak masjid panggil pelajar-pelajar tahfiz untuk bagi peluang, tambah-tambah solat sunat kan, solat sunat tarawih, bagi peluang supaya dia lancarkan bacaan dia, lepas tu bagi peluang latih dia jadi imam. Tapi tuan-tuan kena kira juga kesempurnaan solat kita. Dia memimpin solat kita, sempurna dia, sempurna solat kita. Tak sempurna dia, tak sempurna solat kita. Jadi kalau boleh imam-imam kita yang sedia ada, yang telah mahir ni, tolong test dulu pada bacaannya,
Dan jadi imam ni tuan-tuan bukan pandai baca Quran saja, pandai jadi imam. Betul ya? Yang pandai baca Quran saja, ada yang tak pandai jadi imam. Bagaimana pandai jadi imam tuan-tuan sekalian? Dia ada salah satunya dari segi kaedah bacaan. Jadi ini tapi bukanlah kita nak perbetulkan. Ya Pak, ada satu hari dua hari ni saya pergi ke satu dua di tiga tempat ni, jadi kenapa imam yang asal tidak baik kalau macam ni, baik imam yang asal aja jadi imam. Baca apa? Bacalah surah apa yang ada. Kalau tak hafiz pun, daripada bagi kepada pelajar yang kita kata dia tak ready. Sebab tu ustaz-ustaz yang daripada tahfiz ni sebenarnya dia nak hantar pelajar dia ke mana-mana masjid bulan Ramadan, dia kena bagi yang terbaik. Jangan niat saja sekadar nak latih anak murid dia, pergi bawa ke mana-mana, akhir sekali kita duduk belakang jadi tak senang sembahyang. Bukan kata kita ni pandai sangat, tapi tuan-tuan kadang-kadang kena teliti dari segi bacaan. Saya bawa satu contoh pada tuan-tuan. Kita kata bagaimana nak dapat seluruh ilmu Quran? Tak boleh kecuali kena ada ilmu. Pertama, ilmu tajwid. Apa makna ilmu tajwid? Ilmu tajwid ialah suatu ilmu untuk melafazkan setiap huruf daripada makhraj yang betul. Apakah ilmu tajwid? Ilmu untuk melafazkan setiap huruf Quran 29 itu daripada makhraj yang betul dan memenuhi hak-hak huruf. Huruf ni dia ada hak dia. Jangan ikut suka kita nak sebut. Janji bunyi sin, janji bunyi dad, janji bunyi dal. Tak, dia ada hak dia. Apakah hak dia? Iaitu sifat-sifatnya. Ada berapa dia punya pembahagian, sama ada sifat aslinya atau sifat yang mendatangnya. Ada huruf dia ada sifat asli dia. Mesti sebut macam tu. Kalau macam lain bukan dia. Macam orang asli lah tuan-tuan. Orang asli dia ada ciri dia. Kita ni orang asli ke orang apa kita ni? Kau orang mendatang. Orang asli kan mesti rambut dia kerinting kan. Kalau rambut tak kerinting ni asli ke apa ni? Wallahualam tuan-tuan. Jadi nak bagi tahu ni asli. Ori. Bukan kan? Ada sifat yang mendatang. Contoh, sifat mendatang ada 7 huruf yang dia disebut di luar dengan sebutannya, tapi bila mana masuk ke dalam ayat Al-Quran dibariskan, dia akan datangkan sifat lain. Contoh saya kata huruf isti'la. Huruf isti'la ni huruf yang meninggi. Ada 7 huruf. Kha, sa, dha, ta, za, ghin, qaf. 7 huruf. Tapi bila mana dia duduk dalam Al-Quran, dia kena baca dengan tebal. Dia tak boleh baca dengan meninggi. Ada 22 huruf yang dinamakan huruf istifal, huruf merendah. Tapi bila mana dia berada dalam Al-Quran, dia tak boleh baca dengan merendah, dia baca dengan nipis. Apa makna tebal? Ibarat suara memenuhi mulut, itu tebal. Ibarat suara kita memenuhi mulut. Tebal tu pula ada berapa tahap? Ada 5 tahap tebal. Paling kuat tebal, sangat kuat tebal, kurang kuat tebal, sederhana tebal. Boleh tuan-tuan sekalian? Maka apa makna ilmu tajwid? Ilmu melafazkan huruf daripada makhraj yang betul. Makhraj ada berapa secara umum? Ada 5 secara umum. Secara detail ada 17. Maknanya kalau orang tak boleh nak ingat, minta maaf tuan-tuan, saya tak pandai sangat, tapi dulu kena pulun kat guru, memang habis-habis lah tuan-tuan. Kena rotan duduk di pondok dulu, jangan. Ya, tuan guru jangan dulu rotan, tuan-tuan sekarang pesan ni. Rotan tu yang tuan-tuan dulu ada tak rak rotan tu? Zaman dulu kan ada rak rotan. Kayu rak rotan itulah yang besar tu, bukan yang kecil-kecil tu yang besar tu. Tok guru duduk depan. Pukul tuan-tuan kena pukul. Tak ingat satu. Baik, kemudian itulah ilmu tajwid. Baik. Jadi apa ilmu tajwid ni? Ada 2 benda yang paling utama. Tak ingat, tak luluh yang ni, jangan jadi imam. Jadi makmum dah lah tuan-tuan. Betul? Sebab tu orang yang pondok, orang duduk di pondok, dia tahu betapa besarnya tugas imam ni. Jangan sembarangan tuan-tuan, jangan ikut suka nak naik. Habis solat orang kita kena tanggung. Kita nak tanggung. Atau kadang-kadang pelajar-pelajar ni dia tahu dia boleh baca Quran, tapi dia layak tak jadi imam untuk dia menanggung segala kesempurnaan yang ada. Bukan tanggung dosa, tak adalah tuan-tuan. Menanggung kesempurnaan orang belakang tu. Kadang-kadang orang belakang baca tak betul, dia akan cover. Kalau dia dah tak betul, dia nak cover siapa? Dia pun dia tak boleh nak cover. Okey tuan-tuan sekalian. Jadi 2 ilmu utama, satu makhraj, satu sifat. Sifat ada 2, sifat ada 2 yang paling utama. Dia jadi 17, 10 sifat berlawanan dan 7 sifat tunggal. Sifat tunggal ialah sifat yang khusus yang ada pada huruf itu. Sifat khusus. Kalau tidak sebut dengan khusus itu, maka itu bukan huruf itu. Boleh tuan-tuan sekalian ya? Contoh huruf ra. Huruf ra ni dia ada 7 sifat. Huruf ta dia ada 6 sifat. Huruf ta, bukan huruf ta. Huruf ta tu huruf ta baris atas, tu huruf ta. Huruf ta dia ada 6 sifat.
Maknanya bukan saya nak ajar tajwid ni pada tuan-tuan, nak ingatkan sedikit sebab bulan Ramadan bulan tadarus. Tadarus, apa makna tadarus? Daripada darasa. Apa makna darasa? Belajar. Tadarus bulan pembelajaran, ulang kaji, belajar tentang Quran. Adapun bila mana di saat kita baca Quran ada dua kesalahan. Ya, tak kira dia imam, tak kira dia makmum, ada dua kesalahan. Kesalahan lahnul jali, lahnul khafi. Kesalahan nyata, kesalahan tersembunyi. Kesalahan nyata ada tiga. Salah makhraj, salah sifat, salah tanda bacaan. Tanda bacaan ada 5. Ya, baris atas, baris bawah, baris depan, sabdu, sukun. Ini tanda bacaan. Baik, siapa yang lakukan 3 kesalahan ni? Makhraj, sifat huruf, tanda bacaan, hukumnya haram baca Quran dan berdosa. Kemudian salah yang tersembunyi, 3 kesalahan tersembunyi. Salah pada hukum bacaan. Hukum bacaan ada 5. Salah pada hukum mat. Hukum mat ada 2. Ya, mat asli dengan mat far'i. Mat far'i itu banyaklah, mat cabang-cabang tu. Kemudian salah tidak sempurna sifat. Contoh huruf ta baris atas sangat kuat. Ihdinas sirata, ihdinas sirata. Tapi dia baca ihdinas siratal mustaqim. Ada satu tu. Muda lagi imamnya. Tapi baca macam radio tak ada bateri. Baca Quran jangan ikut mood tuan-tuan sekalian. Haji kuat baca Quran hari ni. Wah, mood saya okey ustaz. Perlahan aja baca Quran. Zalikal kitabul la. Mood saya kurang lah. Dia baca Quran ikut mood dia. Jangan tuan-tuan, ada huruf kuat. Yang perlu dikuatkan suara dia, sebutannya. Ada 8 huruf kuat. Ya. Ada huruf lemah. Ada huruf sederhana, ada 5 huruf sederhana. Semangat tak kat mana pun baca sederhana. Ya. Huruf mim huruf sederhana. Huruf lam huruf sederhana. Jangan baca ada orang tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Dia tekan kat situ. Dia nak naik suara. Sebenarnya itu dia bukan huruf kuat, dia huruf malik, huruf sederhana. Apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan ialah jangan ikut suka, nak kuat-kuat, nak perlahan-perlahan. Ni tiba-tiba kita imam muda lagi. Umur baru 20. Imamnya umur berapa? Umur 17. Pelajar tahfiz. Habis kenapa yang slow ni? Kuatkan sikit, mengantuk orang kat belakang tu. Okey tuan ya, salah ada 2 tadi. Kemudian tingkatan bacaan, cepat atau lambat. Ada 4. Pertama bacaan tahqiq. Bacaan tahqiq ni ialah bacaan satu persatu. Tapi orang tak baca dalam solat bacaan ni. Ni bacaan ni untuk belajar tajwid, belajar makhraj, belajar sifat. Contoh kalau baca begini tuan-tuan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu dipanggil bacaan tahqiq. Jangan baca macam tu dalam solat. Pensan orang. Tunggu lambat habis. Betul. Itu tingkatan pertama. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak sempurna sebutan bacaan, tuan-tuan kena melalui dengan seorang guru. Saya, tuan-tuan, minta maaf saya sebut. Dulu saya belajar dengan guru perempuan. Saya ingat lagi Maksu, panggil Maksu. Saya seorang budak lelaki. Orang lain semua makcik-makcik. Ya, belajar. Saya belajar tuan-tuan 4 tahun. 4 tahun saya belajar. Tak lepas 15 juzuk. Lepas tu saya terpaksa ke Mesir. Dia satu-satu. Hamzah pangkal halkum, ain pertengahan halkum, zu tepi hujung lidah dikeluarkan antara gigi gunting atas gigi gunting bawah. A'udzu seminggu. Mak saya kata apa hal ni? Adalah tak lepas seminggu tuan-tuan. Dulu belajar. Baik, tingkatan kedua ialah bacaan hadar. Nak baca laju ni, tapi baca perlahan dulu, belajar perlahan dulu satu-satu. Kemudian masuk sederhana. Hadar. Dia kalau nak jadi imam biasa baca dua. Hadar dengan tadwir. Minta maaf saya salah. Tadwir dengan hadar. Hadar laju, tadwir sederhana. Bacaan tadwir. Kau jadi imam. Dan biasa jadi imam orang tak baca dengan tartil. Kerana tartil dia melibatkan makna. Tartil bacaan paling sempurna, tetapi dia kena renung makna.
Sebab tu tartil dia antara hadar dengan tadwir. Yang tuan-tuan baca biasa orang baca masa ada kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang dengar tu ada orang mati ke tu Ustaz? Biasanya orang baca masa kematian. Sebab itulah bacaan paling sempurna untuk hadiahkan pada si mati. Tapi jarang orang baca dalam solat. Sebab lambat habis. Bila imam ni nak habis, tambah-tambah terawih pula. Boleh ya? Dia biasa baca hadar dengan tadwir. Hadar ni yang tuan-tuan dengar Imam Mekah baca. Nama apa dah? Sudais, Imam Sudais. Bismillahirrahmanirrahim. Ni contoh tuan-tuan tak sama macam Imam Mekah kita. Ni imam kampung pun tak ni. Contoh. Laju. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim. Tu cepat. Itu hadar. Biasa orang baca dalam sembahyang. Satu lagi tadwir. Tadwir baca sederhana. Apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan ialah imam-imam yang kita panggil tahfiz, tolong test dulu. Cuba baca tahqiq, cuba baca tadwir, cuba baca hadar. Dia kata tadwir tu apa ustaz? Sudah, tak payah, ambil orang lain. Tadwir. Baca tadwir, baca pala. Macam kalau baca tadwir yang saya dulu lah, saya ingat nama apa dulu? Yang baca surah Taubah sedap tu. Al-Ghamidi. Saya tunjuk contoh pada tuan-tuan. Tapi bukan bacaan dia, contoh dia kata. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu bacaan tadwir. Biasa orang baca dua tu lah. Biasa tadwir ni orang baca subuh. Subuh orang tak baca laju macam tadi. Ya. Bak subuh dia kena tenang. Ada satu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak dengar bacaan Hani, Imam Hani Ar-Rifai. Dia bekas Masjid Madinah. Imam Masjid Madinah. Tu masa saya Mesir tu, tapi sekarang imam lain dah. Ya. Dia baca bulan Ramadan sedap. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu tadwir. Okeylah tuan-tuan, saya bukan nak sangat, maknanya itu Al-Quran. Jangan hari ni nak baca apa je, laguku je lah. Dia tak boleh tuan-tuan. Dan bulan Ramadan ni bulan mengaji Quran. Carilah guru. Ataupun kalau tak sempat nak cari guru, tuan-tuan duduklah dengan satu grup tadarus yang mesti ada seorang yang pandai. Pihak masjid kena cari. Tuan Haji pandai, Tuan Haji pernah belajar. Okey, Tuan Haji jadi ketua kumpulan, tolong tengok-tengok yang lain. Jangan duduk sama-sama tak pandai. Macam mana bacaan saya tadi? Agak-agak okey dah tu. Agak juga tuan-tuan sekalian okey. Dah okey dah boleh jadi imam. Jangan tuan-tuan sekalian. Baik, okeylah ya. Okey dah tu tazkirah dah. Dia ada 4 tingkatan bacaan masa baca Quran. Jangan ikut suka nak baca, ikut suka tak rasa semangat baca laju. Laju tu laju dengan cara mana? Kemudian yang sempurna kalau bulan Ramadan tapi lambat khatam, baca dengan tartil. Tapi tartil ni syarat dia mesti faham maksud terus langsung. Maka di kalangan kita, termasuk saya tuan-tuan sekalian, jarang mencapai tahap tartil sebab kita lepas baca nak kena tengok terjemah. Tartil ya, setakat saya duduk tengok lah. Mungkin ada makna-makna lain, ustaz-ustaz lain lebih mahir. Dia kena dah faham. Dan sebut satu-satu supaya sempat untuk kita memahaminya. Cuma akhir sekali tuan-tuan, saya sebut berkaitan dengan Al-Quran ini, jangan berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Sebab Nabi ingin kita menjadi umat Nabi yang paling baik. Di kalangan umat Nabi Muhammad, umat yang terbaik. Tak boleh dinafikan tuan-tuan. Umat kekasih Allah. Sebab tu umur 60 pun boleh masuk syurga. Orang lain umur 500 tahun beribadah 500 tahun, ada yang masuk neraka, ada yang masuk syurga. Kita ni 60 je tuan-tuan. Sikit sangat ibadah kita, tapi Allah bagi ruang dalam syurga yang begitu luas.
Sebab tu jangan pernah berhenti belajar Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, kata. Sebaik-baik kamu siapa? Di kalangan umat aku. Umat aku dah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Kamu adalah sebaik umat. Tapi di kalangan umat yang terbaik ni tuan-tuan, siapa yang paling baik? Antaranya ialah man ta'allamal Quran, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajar kembali Al-Quran. Tuan-tuan tolong cari seorang anak murid. Cucu kita ke, kalau kita atuk, atuk nak ajar, biar kita ada seorang anak murid untuk mengambil barakah daripada hadis Nabi tadi, wa 'allamahu, kamu belajar dan kamu mengajar. Ajar cucu je tuan-tuan. Kalau takdir cucu kita ni bijak, suatu hari nanti boleh jadi qari, boleh jadi qurra, subhanallah, tak putus kita punya pahala. Kalau nak cari anak murid, pilih yang bagus-bagus. Yang bagus. Ya. Yang anak murid yang lambat-lambat ni bagi kat orang lain aja. Betul tuan-tuan. Kita kadang-kadang kena bijak juga. Sebab tu marah kan. Kerana pelajar dia terbaik. Dah dia pilih yang baik-baik. Saya ingat dulu sekolah saya dulu. Ya, sekolah saya dulu Mahat Muhammadi. Kenapa semua masuk, hampir 90% masuk universiti? Kenapa? Dah pilih awal-awal yang baik-baik. Saya dulu tuan-tuan tes masuk Mahat Muhammadi 96%, kelas nombor 7. Masuk kelas F. Betul 7 ya? A, B, C, D, E, F. Kelas nombor 6. Ada satu lagi kelas G. Ramai sangat nak masuk sekolah agama ni tuan-tuan sekalian. Ada 6 kelas. Saya periksa 96%. Dah lah kena 5A. Tak 5A tak payah isi borang. Nak isi borang kena 5A UPSR. Kemudian tes mesti, saya pun tengok 96. Kelas A dah saya. Rupa-rupanya tengok masuk, tengok kat pintu kelas F. Dah pilih awal-awal yang jadi cerdik lah tuan-tuan sekalian. Yang kawan-kawan subhanallah punya cerdik. Jadi kita kena bijak, salah satunya cari anak murid seorang yang cerdik. Kita cakap sekali dia dah faham, kita ajar sekali dia dah betul dah bacaan, dia ni akan jadi guru Quran. Kita duduk dalam kubur tuan-tuan, subhanallah, kita akan dapat pahala tak pernah putus. Dia pula mengajar 1000 orang pula, ya 1000 orang pula satu orang ni ada 100 orang. Itu salah satu cara untuk kita dapat pahala yang jariah, ngajar Quran. Okeylah tuan-tuan, setakat tu dahululah insya-Allah ya. Dah panjang sangat dah ni. Dia tazkirah bulan Ramadan, dia tak boleh panjang-panjang. Ya. Dia kena amal tu banyak. Belajar sikit-sikit aja tuan-tuan. Ada soalan ke? Kalau ada. Tapi baik tak ada. Dalam telefon selalu ada ni. Ni satu-satunya masjid selalu soalan ni ada. Risau tuan-tuan sekalian. Pak guru saya kata benda yang paling susah jawab soalan. Sebab kita tak tahu orang nak tanya apa. Sebab tu guru saya dia kata kalau buka soalan tutup cepat-cepat. Jangan sampai orang sempat tanya. Tak ada ni hari ni. Tuan-tuan ada soalan pasal Quran. Saya bukan mahir, tidaklah mahir sangat, tapi sedikit sebanyak tuan-tuan sekalian. Biasa tuan-tuan kena ingat ni. Dua ni tuan-tuan wajib ingat. Makhraj dengan sifat. Satu huruf ada 5 sifat. Ada huruf-huruf tertentu ada 6 sifat. Kenapa? Biasanya huruf yang ada 6 sifat sebab dia ada sifat tunggal. Apa makna sifat tunggal? Sifat yang khusus pada huruf itu. Contoh huruf ra. Huruf ra ni dia ada 7 sifat sebab dia ada 2 sifat tunggal. Huruf ra. Sifat tunggal yang pertama ialah takrir. Dia bergetar. Saya nak tanya tuan-tuan ya, kalau boleh jawab, tak boleh jawab saya jawab. Ra ni dia bergetar berapa kali? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali dia bergetar? 1 atau 2 atau 3? Ya. Tahniah tuan-tuan. Mana tuan baca Fatihah betul. Ra sekali aja bergetar. Ya, mana ada getar sekali ustaz? Bismillahirrahmanirrahim sekali. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Itu 2 kali. Okey tuan ya. Bukan susah pun. Tapi ada orang ya ke ustaz? Ya takrir. Kalau tak ada getar tak boleh. Kemudian ra ni tuan-tuan sekalian, dia huruf tepi hujung lidah, bukan hujung lidah, tepi hujung lidah, menekan pada gusi gigi depan atas. Gusi ada 2 masa baca Quran, gusi gigi depan, gusi gigi gunting. Ra sentuh pada gusi gigi depan atas, melencong ke belakang tepi hujung lidah. Bila mana dia melencong ke belakang tepi, mana dia ada inhiraf, dia melencong. Kalau ra tak melencong, salah huruf ra. Ini contoh sikit tuan-tuan. Jadi wajib tuan-tuan ingat. Kalau tuan-tuan tak ingat, macam mana tahu tuan-tuan sebut huruf ra betul tak betul?
Huruf yang paling kuat dalam Quran huruf ta. Huruf ta. Huruf yang paling apa? Paling kuat, paling lemah ialah huruf fa. Kerana dia hanya guna satu bibir mulut. Jangan sebut pa dua bibir mulut. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tu habislah dia. Okey, setakat itulah insya-Allah ya. Minta maaf tu jadi panjang pula dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, kau rezekikanlah kepada kami kefahaman yang telah Engkau berikan kepada para nabi-Mu ya Allah. Khususnya tentang Al-Quran ya Allah. Sebagaimana Engkau berikan kefahaman kepada nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hifzal mursalin, Engkau rezekikan kepada kami kekuatan hafazan ya Allah. Sebagaimana Engkau berikan kekuatan hafazan kepada para mursalin ya Allah, para rasul-Mu ya Allah. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, Engkau rezekikanlah juga kepada kami ilham yang baik ya Allah, yang telah Engkau berikan kepada para malaikat yang dekat dengan-Mu ya Allah. Allah marzuqna futuhal arifin, ya Allah Engkau rezekikanlah kepada kami ya Allah pembukaan pintu-pintu ilmu sebagaimana Engkau telah bukakan pintu ilmu yang luas kepada para arifin, orang yang mengenal-Mu ya Allah. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Ya Allah, pada pagi yang mulia ini kami bertazkirah berkaitan dengan perihal Al-Quran-Mu ya Allah. Rezekikanlah kepada kami bacaan yang sempurna berkaitan dengan Al-Quran-Mu ya Allah. Rezekikanlah kepada kami amalan yang sempurna dengan merujuk kepada hidayah Al-Quran-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tahu bahawa kami tidak sempurna pada bacaannya, tidak sempurna pada amalannya ya Allah, tapi Engkau layakkanlah kami dan izinkanlah kami untuk mendapat syafaat Al-Quran-Mu bila mana kami bertemu dengan-Mu di akhirat nanti dan di alam barzah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya? Tak lulus.